Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang, harap semua sihat. Okey, lama kita tak jumpa. Dalam ni pun kira macam kita jumpa jugalah. Betul tak? Okey, that's why lah sir on video sir. Awak tengoklah sir. Lama tak tengok dah kan? Okey, macam tajuk ni saya tak pergi semua sekali ni sekadar imbas lalu je apa yang kita dah bincang sikit. Dalam probability ni dia ada dua jenis. Dia ada dua jenis. Experimental dengan apa satu lagi? Theoretical. Good. Sebab eksperimen ni yang macam saya bincang dalam kelas, eksperimen ni yang kita buat. Maksudnya contoh benda yang mudah kita buat, contoh seperti coin, flip coin. So kalau kita buat, mungkin kita akan dapat head dengan tail berapa, bergantung pada kita punya ni lah. Bergantung pada kita punya hasil eksperimen. So setiap orang mungkin dapat jawapan berbeza. Itu adalah eksperimental. Cuma apa yang kita kena fokus kat sini adalah apabila kita nak bawa dia kepada dalam bentuk theoretical. So teori ni boleh dikatakan kena samalah, semua sekali kena sama. Contohnya kalau coin, untuk dapat head berapa dia punya probability dia? 1/2. Probability to get One is over 2. 1/2 or 0.5 kan. 1/2 or 0.5. Nak dapatkan tail pun sama, sebab bila tambah dua tu dia akan jadi 1. 0.5 juga. Good. 1/2. Cuma apa pentingnya eksperimental ni, dia just nak bagi tahu mana datang theoretical tu. Theoretical tu datang daripada eksperimen ni. Kalau kita buat 20 kali, kita buat 50 kali, kita buat 100 kali, mungkin kita tak akan dapat head tu 0.5 ataupun tail tu 0.5. Mungkin tak akan dapat. Tapi kalau kita buat more than 1000 contohnya, kita buat 1000 kali, so jawapan akhir sekali dia akan menghampiri 0.5. Dua-dua akan menghampiri 0.5. Itu dari segi eksperimen ni lah. So ni nota-nota yang ada screenshot tadi sebagai eksperimen. Saya tak nak bincang sangat. Kita janji awak dapat baliklah basic ataupun asas-asas dia. Ni yang seterusnya mengenai tree diagram. Tree diagram ni nak kata susah, tak susah sangat, tapi nak kata wajib belajar, tak perlu pun. Tapi sesetengah soalan memerlukan kita lukis tree diagram, baru kita akan dapat jawapan. So nak tak nak, kalau boleh nak dapatkan sample space dia tu kan. So kalau boleh, cubalah fahamkan macam mana nak dapatkan tree diagram. So dalam soalan nanti akan ada satu contoh yang menggunakan tree diagram. Event of an experiment. Event ni apa dia event ni? It's a set of possible outcomes that fulfill certain condition. Dia bagi condition apa, dia memenuhi event tersebut. Event tersebut memenuhi condition. So itu adalah event. So ini contoh-contoh dia ada dalam buku. Seharap semua bawa balik buku ni. Kita terus pergi kepada soalan. Ni nota. Nota ni dalam exam online ni saya tak pastilah keluar ke tak kan. Tiba-tiba dia tanya what is sample space? A, a set of all possible outcome for an experiment. B apa? C apa? Tiba-tiba dia macam soalan sejarah. Terkejut tak? Yang ni tak kena guna calculator lah. Sample space ni apa? Event ni apa? So itulah tujuannya kenapa saya keluarkan yang di highlight dalam buku teks ni. Sebabnya tak tahu soalan akan keluar nanti macam mana. Tak semestinya semua kena kira-kira kan. So tolong take note dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6 jenis ni, supaya nanti sekiranya lah keluar dapat jawab kan. Kalau tak keluar jangan marah. Soalan yang pertama. Boleh?
The meteorological department predicted that rain will fall in the eastern state every 3 days in the month of November and December. So, dia cakap setiap 3 hari. Okay, setiap 3 hari dia akan hujan, betul? Every 3 days. Akan hujan selama 3 hari. Sorry. akan hujan every 3 days. Rain. Boleh? So dalam bulan November dan December. Okay, calculate the probability of rain falling in the month November and December. Okay, sekarang ni dia nak cakap every 3 days ni, boleh faham tak apa maksud every 3 days? Setiap Setiap 3 hari Setiap 3 hari. hujan. Ke 3 hari tu hujan? Selang. Tak. Setiap 3 hari. Setiap Selang. 3 hari. Maksudnya dia guna sifir 3, ibarat kata guna sifir 3 lah kan? 3. 3. Okay. So untuk kes yang ini November apa hari? November 31. 31. 31. 31. 31. 31. 30. 31. Ya ke? 31. Ya ke? 31. November 30. 20 lah. 30 lah. November 30, Disember 31. Sudah. 30 lah Kristen biasa. November 30. November December. Ke November negeri awak lain kot. Tak apalah. Selang. Okay. 30. Okay. So setiap 3 hari dia akan hujan. Setiap 3 hari dia akan hujan. So dalam masa 30 ke 3 November December ni ada berapa hari? 10. 10 hari dia hujan. Tersilap. Tak, sabar dah jawab dah. Sabar. Tersilap. Okay, so 61. Dalam masa 61 hari ni akan ada berapa kali hujan? So, caranya kita guna formula apa? 61 Bahagi. bahagi 3. Bahagi Okay, 3. 61 bahagi dengan Bahagi 3. Dapat berapa? 20. Ada baki, so 20 something lah kan? So, maksudnya ada berapa kali hujan dalam masa 61 hari ni? 20 kali. 20. Approximate 20 kali. Okay, lebih kurang 20 kali lah. Dia orang tak tanya berapa hari ada ni? 20.5 hari. Sudah. Hari ke berapa yang 0.5 tu? Tak tahulah. So kita akan ambil 20 hari. Daripada berapa kat sini? Daripada 61 hari. 1. Okay. So yang sefaham pun 61 jugalah. Okay. Cuma bila orang panggil apa? Okay. So tak pastilah dalam skema tu dia bagi 60 sahaja. 20 per 60 bersama dengan 1 per 3. Itu probability dia. Okay. Tiba. So yang ini ni mungkinlah dianggap satu bulan tu semua bersama dengan 30 hari. Macam itulah. Okay. So insyaAllah dalam exam nanti takkan keluarlah soalan yang keliru macam ni. Jangan risau Cuma yang ini kita boleh query lah. Okay, sebab dia nyatakan November dengan December dua-dua terlalu tambah 61 hari kan. Sepatutnya over 61 lah. Okay, tak apa. So cuma basic kat sini yang bukan susah lah. Yang dia nak uji kat sini adalah okay, macam mana nak dapatkan 20 ni. Okay. So kita ambil jumlah hari bahagikan dengan berapa hari dia hujan. Sekali dah berapa hari dia hujan. Okay, kita dapatlah 20 tu. Senang? Senang. Sangat senang Sir, Okay, kita pergi pada soalan nombor. Ya. dalam exam probability yang answer yang last tu kena bagi dalam fraction ke atau decimal? Both kan. Okay, Oh, thank you. Dua-dua boleh, dalam fraction boleh, dalam decimal boleh, sebab dua-dua tu membawa maksud probability. Cuma reminder daripada Sir, pastikan jangan sesekali awak tinggalkan jawapan awak tu dalam more than one. Okay, for example, kalau probability, okay, awak tinggal berapa? Sorry, kalau dalam fraction awak tinggal 6/5. Boleh ke tak? Tak boleh. Tak boleh. Boleh je, tinggal je lah jawapan tu kan. Tapi kita nampak terang-terang lagi sebab Tak boleh lah sir, sebab probability kan dia dari 0 ke 1 je kan. Kalau betul. 6/5 dia akan jadi 1/5. Dan Ya, dia pandai. salah lah maksud dia.
Ya, maksudnya boleh kita tinggalkan jawapan tu tapi salah lah jawapan tu. Faham tak? Okay. Okay, so itu yang tujuan saya nak cakap ni. Kalau boleh, kalau awak dah tahu dah, okay, dia punya syarat asas dia mesti less than 1. So andai kata awak kira-kira itu keluar 6/5. Janganlah awak confident hantar jawapan tersebut. Okay, itu tujuan saya nak cakap. Okay, tiba-tiba kira dapat 1.35. Awak pun hantar jawapan tersebut. Walhal awak dah tahu dah. Okay, jawapan untuk probability tu mesti antara 0 to 1. Okay, so kadang-kadang benda tu membantulah. Mungkin awak tersilap tekan kalkulator ke apa ke, dapat jawapan more than 1. So cuba check balik, ada tempat yang awak salah. Okay, next. Second question. Okay, a supermarket held a lucky draw for a week in conjunction with its 10th anniversary. Kat sini kalau kat baling ni lawan selalu buat ni, betul tak? Semua duduk kat baling, ada orang duduk kat baling. Kot. Saya baling. Selalu ni, tapi saya tak pernah dapat motor dia tu. Pernah dapat motor tak? Letih isi borang. Okay. Supermarket has set a condition that every purchase of RM50 tu dia tulis 5 bracket tu kan. Tu adalah RM50. Okay. Is eligible to submit one entry. Maksudnya setiap kali pembelian awak more than RM50. Okay. Every purchase of RM50 awak akan dapat satu macam borang isi lah. Okay, the supermarket recorded the distribution of gift coupons on the average of 30 pieces a day for a week. Okay, dalam masa sehari dia dapat berapa? 30 keping kupon. Okay, Daniel, a food stall owner, spends RM450 throughout the draw period. Maksudnya dalam masa seminggu tu dia dah beli hampir RM450. Okay, jelas Daniel pergi belanja sebanyak RM450. Okay, so soalan dia tanya calculate the probability of Daniel will win the lucky draw. Ada hati dia nak menang ni. Kita tengok dia menang ke tak. Okay, pengiraannya adalah kita tengok RM50 untuk satu penyertaan. Cuma kita nak tahu, dia bagi tahu 30 pieces a day. Maksudnya dalam masa satu hari, dia orang panggil apa, dia dapat kumpul 30 kupon. Okay, supermarket tu cakap. Okay, so kalau dalam masa seminggu, kita buat 30 times 7, 210. 210 ni termasuk Daniel ke tak? Termasuk. Daniel punya tu ada dalam 210. Sebab kenapa? Dia kata dia beli 450 tu. Ayat dia kat sini. Throughout the draw period. Ni ayat dia tu menunjukkan yang dia termasuk dalam golongan 210 ni. Okay. So kalau spend 450, berapa dia dapat kupon? 9. Bahagikan dengan 50. Kita dapat 9. So probability-nya adalah 9 daripada 210. Jawapan 3/70. 3/70. 30. So ini maksudnya jawapan kalau boleh dah nampak cantik dalam fraction macam ni, tak payah tukar ke dalam bentuk perpuluhan. Tinggal je dah macam ni. Okay, sampai sekarang ni ada soalan? Semua jelas? Tak ada. Jelas. Okay, jelas So untuk exam tahun depan tu nanti working dia kena cantik sikit lah. Yang ini ni sekadar petunjuk. Apa working yang awak akan kena buat dalam kertas awak sendiri untuk awak klik jawapan awak, betul tak? Exam malah baru kan? Siapa sangka? Okay, so kita move ke next question. Okay, a container has 5 red bean buns. Red bean, apa ya red bean? Kacang merah.
kacang merah. Kacang 8 merah. sambal buns and 4 chocolate buns. One bun is taken randomly from the container. Okay. If A is an event getting a chocolate bun. Event getting a chocolate bun. Chocolate determine the complement of the event A. So kita nak cerita mengenai sekarang adalah mengenai complement. Okay. Sekarang ni dia beritahu kita A ni apa dia? Chocolate. Chocolate bun. Chocolate bun. So kalau complement A apa dia? Chocolate bun. Selain tu. Selain pada Selain Bun. daripada aku coklat. Chocolate bun. okay. So apa dia? Red bean dengan Sambal. 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 Okay. So apa yang disuruh kita buat adalah determine, nyatakan complement of the event A in words, dalam perkataan. Okay, yang ni yang bahaya ni. Okay, bahaya ni kalau awak tak tahu nak tulis perkataan dia macam mana. So basically kalau dalam bentuk perkataan, kalau complement ni kita kena hanya letak, ambil ayat ni. A is an event getting a chocolate bun kan? Ambil ayat tu. Cuma kita letak apa dia? Complement of A. A complement of A dalam word tu apa dia? Event of Event of not getting chocolate buns. getting chocolate Bun. bun. Perkataan apa yang penting kat sini? Chocolate Yang mana? bun. Chocolate. Not chocolate. Kena ada curly bracket ke tak? Tak. Yang ni word dalam perkataan. Perkataan ni tak payah letak curly bracket. Curly bracket ni kalau tu buat B tu, set notation. Okay. Chocolate. Sama. Chocolate bun. Ejaan tu kalau boleh jangan salah lah. Okay, cuba bagi betul. Cuma saya nak highlight kat sini. Mana part yang paling penting? Ni. Perkataan not. Yang kat atas tu event getting a chocolate bun. Yang ni event of not getting a chocolate bun. Sebab kadang-kadang ada yang jawab apa dia? Event of getting red bean buns and sambal buns. Boleh diterima ke tak? Boleh. Boleh diterima ke tak? Boleh. Maksud yang sama je. Ya, maksud yang sama Kita boleh je nak senaraikan event of red bean buns and sambal buns. Cuma setakut dia bagi sampai 10 event, awak nak salin semua sekali tu, habis masa kat situ. So, kita ambil yang the simplest one. Buat apa dia? Event of not getting a chocolate bun. Okay, dalam word. Okay, dalam word no need to put in curly bracket. Okay. So, B, set notation. Okay, maksudnya kita kena senaraikan. Kita senaraikan ni kat sini macam dia tak bagi tahu kan red bean tu apa, sambal tu. Kalau kita nak tulis red bean ada berapa? 5. Ada 5. So kita kena tulis red bean tu sebanyak 5 kali. Faham tak? Itu dalam set notation. Okay, cuma nak orang panggil apa, nak kemas sikit buat macam ni. Awak buat untuk B ni Okay, kita buat apa? Let R is equals to red beans. And another one is S for sambal. Bean pula. Red bean Sambal kan? bun. Red bean bun boleh lah. Cukup tu. Sambal bun, red bean bun. Okay. So kalau dalam curly bracket kita buat macam ni. Okay. Yang penting kat sini kita kena tulis R tu sebanyak berapa kali? 5 kali. 5. Okay. So 5. nak buat R
R macam tu pun boleh, tapi kalau kita eloknya macam ni lah, kita sanakan R1, R2, R3, R4, R5. 5. S ada? Gigih yang tulis 8 kali. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tu tujuan kita, tulis nombor subscript kat bawah tu supaya kita tak kurang ataupun tak lebih. Okey. Inilah dalam bentuk set notation. Kita kena senaraikan list. So bila list ni dalam set notation, benda yang wajib adalah satu curly bracket. Okey, jangan lupa curly bracket, dan yang kedua koma di setiap selepas elemen. Okey. Yang bahayanya tajuk ni mungkin awak dah tahu dah jawapan dia apa, tapi awak kurang mahir nak nak cara tulis penulisan dia tu. Kenapa saya cakap kita perlu buat satu, sebab kita nak tahu bilangan kita buat tu betul cukup ke tak, satulah. Okay, yang kedua kita nak membezakan antara R dengan R yang kedua tu adalah yang berbeza, bukan R yang sama. Jelas tak? Kalau buat R semua sekali, so dia jadi macam ini ni R yang sama ke tak? Sepatutnya tak sama kan, sebab R dalam tu ada 5. So saya nak cakap wajib lah. Kalau boleh wajib letak setiap tu elemen tu yang berbeza. R1, R2, R3. Okay, boleh? Boleh. Okay, good. Okay, ada apa soalan lagi? Tak ada Okay, kita pergi ke soalan yang keempat. Okay, container. A container contains a number of red and blue pens. The probability of choosing one blue pen from the container is 3/5. Calculate the probability of choosing one red pen from the same container. Susah ni. Berapa? 2/5. 25. Ha? 205. 25 je? 2/5. Takkan tu je jawapan dia. Tu je. 5 apa? 3/5. Probability. 1 tolak dengan 3.35 ialah 25. Okay, macam tu. Tu je jawapan dia. Ya ke? Macam elok soalan. Formula dia even plus with even complement ialah 1. So benda nanti macam Okay, so yang ni je Jangan nak risau. Aish, pendek sangat ni working ni. Tak apa, yang ni je. Boleh? Okay, sebab dalam kontainer tu ada 2 je. Sama ada red ataupun blue. Kat sini bagi tahu dah, blue dah berapa? Dalam tu ada red and 3/5. blue dah 3/5. So another one 2/, bagi dia ada 2/5. Nasib baik. Okay. A sum, okay, next question A sum of 10% of oranges from 3 boxes of orange is found to be rotten. What is mean by rotten? R-O-T-T-E-N. Dah busuk. Rosak. Basi. Orange basi. Vitamin C kot basi ni. Okay, rosak lah. Okay. C is not C is a non-rotten orange event. Maksudnya C ni yang elok. Okay. Yang baik kan. Complement dia lah. Okay, if an orange box contains 30 orange. Setiap box tu ada berapa orange? Ada berapa bilangan orange? So, ada 3 box. Dalam ni ada berapa? 20. Okay. Soalan dia, calculate the probability of taking one non-rotten orange at random. Dia tanya yang non-rotten. Okay. So, dia beritahu kat sini, calculate the probability. So, 10%. Okay. Soalan ni beritahu a sum of 10%. Hasil tambah semua sekali dah berapa? 10% is equal to what? 10 per 100. Betul? 100.
Darat dengan Darat 30 dapat 90. 3. Ha? Dapat 3. Darat dengan apa? Darat dengan 90. Darat 90. Dapat apa? 9. Dapat? 9. 9. Okay, 9. So 9 ni bilangan untuk apa? Yang rosak. Bilangan Yang tu rosak. taking rotten punya. Yang rotten kan. So dia nak yang non-rotten. Rotten. So 80 berapa? 81 81 1 per berapa? per 90. 81 per 90. Yang ni. Yang ni ke jawapan dia? Simplify lagi. Berapa jadi? 27 per 90 bagi 3 dapat 9 per 10. 9 per 1. 9 per 1. 9 per 10. CV9 lah. Kenapa nak guna CV3 pula? Okay. Okay, 9 per 10 jawapan dia. Boleh? Okay, dia nak probability ke dia nak bilangan? Boleh. Probability. Okay, Dia calculate nak the probability. probability. Okay, kalau dia nak bilangan, maksudnya 81. Boleh? Tapi kalau dia nak probability, this one, 9/10. Okay, cuma saya nak tanya awak, boleh tak saya ambil direct dari sini? Dia dah beritahu siap-siap lah, 10% yang busuk. So, bakinya berapa? Kita boleh ambil 90%. 90%. 90%. So, equal to 9/10 terus. Oh, pandainya. Oh, siapa pandai? Sir. Pandainya, macam tu. Okay, so terpulanglah nak jalan yang mana, kita nak ambil bilangan dulu ke ataupun nak direct nak ambil. Cuma kat sini dia nak uji awak apa tau? Dia nak uji awak faham tak maksud 10% tu adalah probability juga. Dia nak uji kat situ. Okay, so ingat probability ni dia boleh present dalam bentuk percentage, dalam bentuk decimal, dalam bentuk fraction. Okay, so yang percentage ni jarang orang nampak sebab kita nampak 10 kan? 10 kita nampak. So 10 tu macam bukan probability, betul tak? So dia sebenarnya 10 per 100. Bila per 100 baru kita nampak, oh pecahan. So bila pecahan tu itu adalah probability. So tak kisahlah awak nak pergi ke atas ke, nak guna jalan bawah ke, dua-dua boleh diterima. Okay, jelas? Jelas. Next question. Plus. Okay, box A has a piece of card with the first multiple of 2 and box B has 3 pieces of cards with the first 3 terms of the multiple of 3. Okay, a card is drawn randomly from box A and box B with the aid of the tree diagram. Ni. Dia suruh awak gunakan tree diagram. List the sample space for this experiment. Calculate the probability that a person get A, B and C. Jawab soalan dia. Okay, so dia ada box A, dia ada box B. Dan dia ambil daripada randomly from box A and box B. So box A sekarang ada nombor 2 saja. box A. Has to. First multiple of 2. First multiple of 2. Multiple of 2 apa? 2 dengan? 2 je. First multiple 2 je. Apa dia? Dia kata first multiple of 2 je kan. First multiple, so 2 only. Dia cakap apa? Dia cakap first multiple of 2. So first multiple of 2 ialah 2 saja. Kenapa 4 bukan? Sebab ini second multiple. Okay, kalau dia bagi tahu, kalau Dia P nak kalau dia bagi first tahu, multiple. kalau dia bagi tahu first 2 multiple, boleh? Jelas? Jelas. Okay, box B. Tiga dan 9. Ada first the multiple of 3. 3. First 3 multiples. 9. Okay, so macam mana kita nak buat guna Kita bubuh arrow and then so, kita pergi ambil sini, outcome dia. pergi sini. Ni tree diagram.
Boleh? Boleh. Okey, soalan yang pertama. A. At least one number of multiple of 2. One number je. 2, 6. 2, 3, 2, 6, 2, 9. 9. So dalam 2 dengan 3 2, ni kan, 6. dia ambil 2 dengan 3, dia ambil 2 tau. From box A and box B. Okay, so nombor yang pertama ni box apa? Box A. Yang kedua ni box B. So dia tanya, at least one number of multiple of 2. So bila kita tengok kat sini, ada berapa multiple of 2? Ada sekali je kan kat sini kan? Ada 1. Kat sini ada berapa ni? 1, 1 je. So kat sini? 2. 2. So 2. 4 Patutnya per kat 6. sini. 4 per 6. 4/6. Oh, jawapan ke? Tak apa. So, Sir anggap kalau Sir ni saya akan jawab 2/3 jawapan dia. Betul tak? Betul juga. Sebab dia ada 2 kan? 1, 2 daripada 3. Tapi sebab dia kata at least. Dia kata at least one. So kalau ada 2 pun boleh jugalah kan? Ya. So 3/3. So the probability is 1. Ya. Boleh? Mana satu ni? Nak 2/3 ke 3/3? 3/3. Kenapa dah kita pilih 3/3 tadi? Sebab dia kata at least. Sebab dia kata at kurang least. ada satu. At least. Okay, Ya. good. At least ni maksudnya apa? Dia kata Kurang-kurangnya ada satu yang Lebih dari multiple of satu 2. So boleh. kalau 2 tak apa ke? Boleh, 3 boleh. Boleh. Boleh, pandai. So sama dengan 1. Yang ni salah Orang barat. Okay, good. Okay, B. At least one number of multiple of 3. Okay, so ini ada multiple of 3? Yes. Ada 3. Yang ni ada? Ada. Yang ni ada? Ada. Ada. So, Ada. 3/3 is equal to 1. Boleh? Boleh. So, last one. Okay. An odd number. Maksudnya dalam nombor kita ni ada odd number. Ni ada? Ada. Ada satu. Ada. Ada? Tak ada. Ada. Ni ada? Tak ada. 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 So, 3. 2/3. Tak keluar. Okay. Senang. So kat sini hati-hati dengan perkataan at least dengan at most. Biasanya 2 tu lah. At least ni sekurang-kurangnya. Lebih tak apa. Kalau at most ni dalam bahasa Melayu selebih-lebihnya. Maksudnya itu yang paling tinggi. Kurang daripada dia tak apa. Okay, jelas? At least dengan at most. Last one. Oh, last one dah. Kejap je, sejam je. Dah sejam Macam baru 5 minit je jawab. Tak keluar dah. Okay. Hazrin's hobby is collecting stamps. He has a collection of 75 pieces of stamps from Indonesia, Singapore, Thailand, Philippines and Malaysia. The stamp is selected at random. The probability of getting stamp from Thailand and Philippines is 3/5. If the number of stamp from Singapore and Indonesia equals the number of stamp from Malaysia, probability of selecting stamp from Malaysia. Panjang soalan dia kan. Okay, so soalan-soalan yang panjang macam ni, kalau dalam exam tolong apa? Bakiran. Tolong baca Baca jangan Highlight. jangan next page lah. Jangan apa ni? Next lah. Jangan. Baca dulu. Kok boleh jawab kan? Okay. So, kita kat sini. Total semua sekali adalah 75 pieces. From mana? Okay, kita listkan. Indonesia plus Singapore plus Thailand plus Philippines plus Malaysia is equals to 75. Okay. Probability of getting a stamp from Thailand and Philippines. Ni adalah 3/5.
5. Betul tak? Betul. Okay. So 35 dah kat situ. If the number of stamps from Singapore and Indonesia equals the number of stamps. So maksudnya kalau in number of Singapore and Singapore and Indonesia is equals to Malaysia. Betul tak? So calculate the probability of selecting stamp from Malaysia. So sekarang ni kita nak tahu jumlah berapa yang baki daripada 3/5 ni. So kalau 3/5 ni, 3/5 ni dah jadi milik Thailand and Philippines. Okay, And then kita dah jadi ambil milik Thailand and Philippines. So selebihnya ni berapa agak-agak ni? So kita 2. kira 2 2/5 lah kan? 2/5 daripada 30. 205 from 75. Okay. So dapat apa kat sini? 30. 5 darab 1, 5 darab 5. 15. So dapat 30. 30. So total semua yang ini adalah 30. Kita nak buat equation apa kat sini? So, Singapore plus Indonesia plus Malaysia is equals to 30. Yes. Betul. So that Malaysia is 50. Contoh ni cara kalau dalam exam awak tak jumpa formula apa awak nak guna kan. Okay, contohnya macam ni lah. Kalau yang ni 10 tambah 10 sama dengan, ibarat itu betul tak? 10 tambah 10 20 kan? So 10 tambah 10 sama dengan 20. So salah dah kat sini. Tapi kalau tambah 3 ni sama dengan 30, betul? Kalau tambah semua ni 30. Dah betul dah. Tapi syarat dia apa? 10 tambah 10 kena 20 lah. Faham tak? Tapi kalau 10 tambah 10 sama dengan 20 sama tak dengan 30? Tak sama dah kan? Malaysia 10, Singapore dengan Indonesia 5. Okey. 5 tambah 5 sama dengan 10. Betul? 5 tambah 5 betul 10. Okey, tapi kalau kita tambah semua sekali dapat tak 30? Oh tak. Oh, dapat 20. Salah juga. Malaysia 15. Malaysia 15. Hello? Malaysia 15. 15. Malaysia 15. Malaysia 5. Yang baki tu Terpulang lah kan? kan? Terpulang lah nak berapa pun. Boleh? Boleh. Contohnya 5, 10. Boleh tak? Boleh. Boleh. Sebab dia tak bagi tahu pun 5 Singapura Indonesia tambah tu mana yang sama. Ya. 5 tambah 10, 15. Betul dah. 15 tambah 15 dapat 30. So biarlah jumlah kat sini ni berapa, betul tak? Yang penting kita fokus pada 15 yang Malaysia punya. So soalan tanya 15 ke dia punya probability. 15/75. Yes, good. So our last final answer must be in 15/75. Okay, boleh kecilkan. Kita kecilkan dapat apa? 3/15. 3/15. 3/15 betul. Lagi? 1/5. 1/5. Okay. 1/5. 1/5. Okay. So yang ini nampak macam senang. Okay. Cuma dia akan kelirukan kita dekat mana? Dekat Singapura bahagian dengan bawah. Indonesia ni. Okay. So peringatan kepada awak untuk tinggalkan jawapan akhir kalau probability ni tak salah. Kalau awak bagi dalam bentuk terbesar macam ni pun boleh. Tapi ingat, fraction untuk probability sahaja dibenarkan tinggal dalam pecahan yang tak dipermudahkan. Okey, boleh? Tapi kalau soalan-soalan yang lain yang tak ada kaitan dengan probability, awak wajib, mesti untuk tinggalkan jawapan fraction awak in the simplest form. Okey, itulah. So kalau boleh, biasakan diri kalau je fraction, terus kita buat dalam simplest form terus. Okey. Jelas?
It's not to see you cry.